Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Wagina Sikun, Ayu Hafiz, Adlin Maira dan juga Fatimah Az-Zahra serta sahabat-sahabat yang lain. Selamat tengah hari di Malaysia. Di Madinah masih lagi jam 9, jam 8.56 ataupun 8.55 pagi. Ahlan Haifa, Najwa, Fatimah Samsuddin dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Saya dalam persiapan ataupun persediaan nak menuju ke Mekah sebentar lagi. Namun dalam masa yang ada dalam beberapa minit ini, saya ingin meneruskan pembacaan kitab hadis Imam Tirmizi bersama dengan para pelajar Madrasah Hidayatul Muttaqin lil Banat Seksyen 13 Shah Alam, yang mana beberapa hari kebelakangan ni terlalu banyak program di Madinah, ziarah dan juga perkara yang lain, maka tak sempat. Namun pada saat-saat jam-jam terakhir berada di Bumi Madinah, alhamdulillah ada sedikit kelapangan dan kita dapat membuat perkongsian. Masya Allah, tabarakallah, Allah pilih untuk datang umrah pada kali ini dan menuju ke Mekah yang mempunyai pada waktu itu Baitullah, Kaabah dan sebagainya. Doakan agar perjalanan umrah saya dipermudahkan, sebab lihat kepada Facebook rasmi Haramain menunjukkan pada semalam dan juga pada hari Ahad sempena nak mula masuknya 10 malam terakhir, maka yang buat umrah sahaja berjumlah lebih kurang 1.1 juta, lebih kurang 1.1 juta dalam tempoh satu hari. Masya Allah, orang dah mula membanjiri Masjidil Haram dan kawasan Mekah untuk berada 10 malam terakhir di bumi Mekah, insya Allah. Okey, lalu kita nak sambung pembacaan daripada kitab hadis Imam Tirmizi rahimahullah. Dan saya tak ada kitab, lalu saya menggunakan gambar yang dihantar oleh para pelajar melalui handphone. Lalu saya minta maaf kalaulah ada sebutan yang tak jelas dan sebagainya. Maka kita dah tiba pada bab yang ke-77 berkenaan tentang sabdaan Nabi berkenaan tentang Al-Hammam. Apakah Al-Hammam? Al-Hammam dia bukanlah bilik air, bukan. Ianya bukanlah pada waktu itu tandas. Al-Hammam adalah kebiasaan orang Arab yang zaman kita dah jarang. Cumanya macam di negara seperti Turki masih ada. Al-Hammam bermaksud mandian air panas umum. Mandian air panas untuk umum. Kalaulah ianya untuk individu tertutup tidak ada masalah. Namun ianya adalah mandian air panas untuk umum. Dan dekat Turki masih ada. Dekat sebahagian tempat di Yaman masih ada. Yang saya tahu banyak lagi tempat yang lain ada. Maka hammam maksudnya adalah tempat mandian air panas untuk umum. Macam kita biasa kalau kita pergi Turki, kita akan nampak pada musim sejuk yang mana mereka akan mandi di situ dan sebagainya. Maka hadis-hadis berkenaan tentang al-hammam, tentang memasuki tempat mandian air panas yang secara umum, kerana di situ selalunya aurat tak dijaga dan lain-lain. Riwayat 2804. Wabihi ilahi qala hadatsana al-Qasim ibn Dinar al-Kufi qala hadatsana Mus'ab ibn al-Miqdam an al-Hasan ibn Salih an Laits ibn Abi Sulaiman
an Taus an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, fala yudkhil halilatahu, maka janganlah dia memasukkan isterinya ke dalam tempat mandian air panas umum. Dia tak akan masukkan isterinya, ya, kerana pada waktu itu kadang-kala aurat tak terjaga, kadang-kala kita tidak tahu siapa yang berada di dalam itu dan sebagainya. Walaupun muslimat sesama muslimat, perempuan sesama perempuan. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, sabda Nabi, fala yadkhulul hammam, maka janganlah dia masuk ke dalam tempat mandian air panas yang umum, bighairi izar, tanpa memakai kain. Maksudnya yang lelaki pun kalau nak masuk mestilah pada waktu itu menutup aurat. Dan ini sama kalaulah zaman kita walaupun tak ada tempat mandian air panas, maka pada waktu itu adalah kolam renang dan sebagainya yang merupakan tempat umum, maka jaga aurat, tutup aurat. Dan pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keadaan orang sekeliling yang tak menutup aurat dalam kolam, itu pun pada waktu itu kita patut untuk jaga. Ahlan aci, insya-Allah, mudah-mudahan Allah jemput untuk ibadah umrah dan haji dalam keadaan sihat dan afiah, insya-Allah. Kemudian sabda Nabi SAW, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat, fala yajlis, maka janganlah dia duduk, ala ma'idatin, di atas hidangan, yudaru alaihimul khumur, yang mana berlega ke atas mereka arak. Jangan khamar, jangan duduk dekat tempat yang ada arak. Jangan duduk dekat hidangan yang pada waktu itu diservekan arak, diberikan arak. Maka ini adalah pesanan Nabi SAW. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada riwayat Taus daripada Jabir, kecuali daripada sanad ini. Berkata Muhammad bin Ismail al-Bukhari, perawi yang bernama Lais bin Abi Sulaim Saduq adalah seorang yang dipercayai. Warubbama, dan kadangkala beliau yahimu fi syai', pada waktu itu mempunyai waham, terlupa pada sesuatu periwayatan. Berkata Imam Bukhari, telah berkata Ahmad bin Hanbal, Laith la yufrahu bihadithih, riwayat Laith tidaklah disukai kerana mempunyai kelemahan-kelemahan yang tersendiri. Riwayat 2805. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Hammad bin Salamah an Abdullah bin Shaddad al-A'raj. Sebentar. An Abi Uzrah radhiyallahu ta'ala anhu wa kana qad adraka an-nabi. Maka kata Imam Tirmizi, ada seorang sahabat yang dikenali sebagai Abu Uzrah radhiyallahu anhu, dan beliau meriwayatkan daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahar rijala wan nisa, telah melarang pada awalnya lelaki dan perempuan, anil hammamat, daripada memasuki tempat mandian air panas yang umum. Kerana pada waktu itu aurat tak terjaga, aurat terbuka dan sebagainya. Walaupun kadang-kadang aurat kita tertutup, tapi pandangan mata kita dan sebagainya. Kemudian kemudian Nabi SAW telah memberikan kebenaran untuk lelaki pergi fil mayazir, dalam keadaan pada waktu itu memakai kain, memakai pakaian yang pada waktu itu menutup aurat. Hadis ini adalah hadis yang kami tidak mengetahui periwayatannya, kata Imam Tirmizi, kecuali daripada hadis Hammad bin Salamah, dan sanadnya tidaklah begitu kuat, kata Imam Tirmizi. Riwayat 2806. Wa bihi ilayhi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud qala anba'ana Syu'bah an Mansur qala sami'tu Salim bin Abil Ja'ad yuhaddits an Abil Malih al-Hudhali anna nisa'a min ahli Hims, bahawa ada wanita daripada daerah Hims yang merupakan satu tempat di Syam, ataupun perawi ragu yang mana perkataannya adalah daripada penduduk Syam. Wanita-wanita Syam telah datang.
dakhalna telah masuk berjumpa dengan Ummul Mukminin Aisyah. Mereka masuk menziarahi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat, maka Aisyah berkata, antunna allati, kamulah wanita-wanita yang yadkhulna, yang mana masuk, nisa'ukunna, wanita-wanita kamu ke dalam tempat mandian air panas umum. Maka Aisyah tanya, kamulah kan orang-orang yang pada waktu itu para wanita masuk ke tempat mandian air panas umum. Maka pada waktu itu Aisyah radhiyallahu anha memberi penjelasan kepada mereka. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min imra'atin, tidaklah mana-mana wanita tada'u thiyabaha, membuka pakaiannya, fi ghairi baiti zawjiha, pada selain rumah suaminya, illa hataka sitru bainaha wa baina rabbiha, kecuali pada waktu itu dia telah membuka akan hubungan dan juga perlindungan serta hijab di antara dia dan juga Tuhannya. Nah, dia pada waktu itu telah merosakkan hubungan, merosakkan pada waktu itu tabi di antara dia dengan Allah. Maka seorang wanita, bahkan juga lelaki, tetapi terutamanya wanita, Nabi tegaskan untuk sangat-sangat menjaga aurat. Walaupun pada waktu itu bersama dengan wanita yang lain, kena jaga pada waktu itu aurat. Lagi-lagilah kita berada pada zaman yang mana adanya handphone, adanya kamera dan sebagainya. Maka para wanita kena sangat-sangat jaga aurat walaupun bersama dengan wanita yang lain, yang mana kadang-kadang mereka tak ambil berat mereka pada waktu itu mengambil gambar ataupun video dalam keadaan pada waktu itu tidak menutup aurat sepenuhnya. Maka sebab itu kata Aisyah, aku mendengar Nabi, mana-mana wanita yang membuka auratnya pada selain daripada rumah suaminya, maka dia telah merosakkan hubungan antara dia dengan Tuhannya, ataupun merosakkan pada waktu itu tabi di antara dia dengan Tuhannya. Maka ini berkenaan tentang hammamat, tempat mandian air panas. Bab yang ke-78, berkenaan tentang malaikat tidak masuk pada rumah yang mana terdapat padanya gambar dan juga anjing. Malaikat tak masuk pada rumah yang terdapat padanya gambar, surah gambar. Surah diterjemahkan sebagai gambar. Ada yang menterjemahkan surah juga sebagai apa pada waktu itu patung, arca dipanggil pada waktu itu yang berbentuk patung dan sebagainya. Maka sama ada surah diterjemahkan sebagai gambar ataupun surah bermakna tamsil, bermaksud pada waktu itu adalah patung, maka kedua-duanya kata para ulama berdasarkan hadis ini menjadi penghalang daripada malaikat masuk, terutamanya malaikat rahmat. Adapun malaikat maut, apapun keadaan kita, ia akan datang. Ataupun malaikat penulis catatan buku amalan sentiasa ada bersama dengan kita. Riwayat 2807 wa bi ila qala hadatsana Salamah bin Syabiq wal Hasan bin Ali al-Khallal wa Abd bin Humayd wa ghairu wahid wal lafdh lil Hasan qalu hadatsana Abdul Razzaq qala hadatsana Ma'mar an az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah annahu sami'a ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, aku telah mendengar Abu Talha radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul malaikatu baitan, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, fihi, yang pada rumah itu terdapat kalbun, anjing, wala suratu tamathil, dan gambar yang berbentuk. Gambar yang berbentuk yang selalunya kita terjemahkan sebagai gambar makhluk yang bernyawa. Tamathil maksudnya adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sesuatu yang berbentuk makhluk, manusia dan sebagainya, binatang dan sebagainya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Riwayat 2808. Wa bi ilai qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Rawh bin Ubadah qala hadatsana Malik bin Anas an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha anna Rafi' bin Ishaq akhbarahu qala dakhaltu ana wa Abdullah bin Abi Talha ala Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na'uduh. Maka berkata Rafi' bin Ishaq bahawa beliau telah masuk bersama dengan Abdullah bin Abi Talha, berjumpa dengan sahabat Nabi Abu Sa'id al-Khudri, menziarahi sahabat Nabi SAW tersebut, Abu Sa'id al-Khudri.
Maka berkata Abu Sa'id Al-Khudri, telah mengkhabarkan kepada kami Nabi SAW. Maka dia kongsi hadis Nabi SAW. Annal malaika, sesungguhnya para malaikat, la tadkhulu baitan, tidak akan masuk ke dalam rumah yang mana terdapat padanya tamathil atau surah, gambar. Malaikat tak akan masuk pada rumah yang ada gambar. Telah ada keraguan perawi yang bernama Ishaq, la yadri, pada waktu itu dia tidak tahu perkataan manakah yang disebut oleh Nabi, sama ada tamathil. Tamathil bermaksud patung yang ada binaan, surah bermaksud gambar. Riwayat yang ke-2809, ini menceritakan tentang anjing pula, anak anjing yang ada dalam rumah Nabi SAW beserta dengan gambar. وبإليه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس ابن أبي إسحاق قال حدثنا مجاهد قال حدثنا أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril telah datang kepadaku lalu berkata, inni kuntu ataituka al-bariha, sesungguhnya aku telah datang untuk bertemu dengan kamu semalam wahai Muhammad. Tapi kenapa tak datang? Sebab dia kata, aku nak datang jumpa kamu wahai Rasulullah, tapi aku tak boleh jumpa. Kenapa? Falam yamna'ni, kata Jibril, tidak ada yang menghalang aku daripada untuk masuk bertemu dengan kamu di rumah kamu wahai Muhammad. Alladhi kunta fih, rumah yang kamu berada padanya, illa, kecuali annahu kana, bahawa sesungguhnya terdapat fi babil baiti, pada depan pintu rumah, timsalur rijal, gambar lelaki. Pada waktu itu dekat langsir Nabi SAW ada gambar manusia, ada gambar yang bernyawa. Wakana, maka kata perawi, dan adalah pada rumah Nabi SAW pada waktu itu ada kiram sitrin. Kiram maksudnya langsir yang halus, sitr maksudnya langsir. Maka ada langsir yang halus, yang pada langsir itu terdapat gambar, tamathil, terdapat pada waktu itu gambar. Dan kemudian kata perawi, dan ada juga pada rumah Nabi pada waktu itu kalbun, anjing. Maka Nabi SAW telah memerintahkan agar tirai yang mempunyai gambar makhluk yang bernyawa tadi, yang terletak di pintu, falyuqta', maka pada waktu itu dihilangkan lakaran kepala yang ada pada langsir tadi. Fayasiru kahiyati syajarah, maka jadilah pada waktu itu gambar tadi umpama pokok. Pada waktu itu tidak ada kepala dan sebagainya, tak ada rupa manusia. Wamur, dan Nabi pada waktu itu telah memerintahkan, maka Jibril kata, wamur, dan perintahkanlah kamu wahai Muhammad, bisatri, dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, langsir yang nipis tadi, yang ada gambar tadi, falyuqta', maka pada waktu itu potonglah ia, wa yuj'al, dan jadikanlah pada waktu itu ia, wisadatain, dua bantal, muntabadatain, yang diletakkan di bawah, tuta'an, yang boleh dijadikan sandaran. Langsir itu potong, dan pada waktu itu jadikan sebagai tempat sandaran. Dah tak ada gambar dah, gambar dah dihilangkan dan langsir dipotong. Wamur bil kalbi, kata Jibril kepada Nabi, dan perintahkanlah kepada anjing tersebut, fayukhraj, maka dikeluarkan. Maka Nabi SAW pun telah lakukan, wa kana dhalikal kalbu, dan anjing yang berada di rumah Nabi SAW tersebut adalah Jirwan, anak anjing yang dijadikan mainan oleh Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, tahta nadadin lah fa'amara bi fa'ukhrija, yang mana anak anjing tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berada pada almari pakaian mereka, ataupun pada waktu itu bawah katil mereka, sarir. Nadad maksudnya berada di bawah katil mereka. Maka Nabi telah memerintahkan, maka telah dikeluarkan anak anjing tersebut. Maka malaikat tak masuk, malaikat rahmat yang dimaksudkan di sini, ke dalam rumah yang ada gambar dan juga yang ada anjing. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada juga yang menafsirkan hadis-hadis gambar pada waktu itu dengan timsal, sebab ada perkataan hadis tadi kita melihat timsal. Timsal bermaksud pada waktu itu adalah binaan, pada waktu itu seperti patung dan sebagainya. Ada yang menterjemahkan begitu dan ada pandangan begitu. Sebab itu dalam sebahagian para ulama Syafi'i menyebut boleh untuk menggantungkan gambar, kerana hadis-hadis yang ada
pada waktu itu berkenaan tentang larangan mempunyai binaan patung dan sebagainya. Namun majoriti menyebut ianya bermaksud adalah gambar. Maka dilarang untuk menggantung gambar dan ianya menjadi penyebab kepada tidak masuknya malaikat rahmat ke rumah yang ada anjing dan juga ada gambar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Sebentar. Okey. So, saya risau nak kena naik kereta api. Lalu nak tengok jadual sekejap. Okey, sebentar. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Minta maaf sebab tadi ada orang hantar voice note. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu rezeki saya, ada orang belanja untuk naik train. Lalu rezeki dapat naik train. Jemaah lain kebanyakannya dah pergi. Jemaah lain kebanyakannya dah pergi menaiki bas pada jam 7.30 pagi tadi. Waktu Malaysia lebih kurang jam 12.30 tadi. Mereka dah naik train. Lalu sebab tu tinggal saya yang nak menaiki mereka dah naik bas, tinggal saya untuk naik train. Okey, kita sambung lagi sedikit. Ahlan kepada sahabat-sahabat, terima kasih ahlan Hajar Azai. Minta maaf saya tak tak perasan nota-nota yang masuk. Terima kasih para pelajar Hidayatul Muttaqin yang bersama pada pagi ini, insya-Allah. Pada di Madinah masih pagi, di Malaysia dah tengah hari. Okey, muka surat seterusnya. Riwayat 2810. Musa mereka hantar gambar oleh WhatsApp, maka tak berapa jelas. Okey. Berkenaan tentang makruh untuk lelaki memakai pakaian yang dikuningkan, al-mu'asfar, pakaian yang pada waktu itu dikuningkan. Maka pakaian kuning pada waktu itu makruh untuk dipakai. Sampai sahabat-sahabat dengar hadis sabda Nabi SAW, maka pada waktu itu perbanyakkanlah selawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, riwayat 2810. Wabihi ilaihi qala hadatsana Abbas bin Muhammad al-Baghdadi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala hadatsana Israil an Abi Yahya an Mujahid an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, daripada sahabat Nabi Abdullah bin Amr ibnu Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, marra rajulun, telah melewati seorang lelaki dalam keadaan padanya thauban, ada dua lapis dua pakaian ahmaran yang berwarna merah. Thauban pada waktu itu pakaian atas dan pakaian bawah. Maksudnya dia pakai satu set pakaian berwarna merah. Fasallama ala Nabi, maka dia telah memberi salam kepada Nabi. Falam yarudda alaihi Nabi sallam, dan Nabi SAW tidak menjawab salam tersebut. Nabi tidak menjawab salam orang yang memakai pakaian merah. Namun kalau kita lihat dalam kitab Syama'il, Nabi SAW pernah pakai jubah merah. Maka memakai pakaian warna merah pada waktu itu tidaklah dilarang, dan para ulama memberikan pelbagai jawapan. Antaranya ianya mungkin pada waktu itu adalah di awal Islam, ataupun pada waktu itu ada sebab-sebab yang lain yang Nabi SAW tidak menjawab salam. Wa makna hadal hadis, dan maksud daripada hadis ini di sisi ahli ilmu, annahu kariha, bahawa Nabi SAW tidak menyukai lubsal mu'asfar, memakai pakaian yang diwarnakan kuning. Wara'au, dan mereka berpandangan annama subigha bil humrah, sesuatu pakaian yang pada waktu itu telah diwarnakan dengan warna merah. Bil madar, madar pada waktu itu terjemah biasanya adalah tanah. Namun pada waktu itu ini adalah sejenis peralatan untuk memerahkan baju. Baju itu asalnya bukan merah, tapi pada waktu itu mereka warnakan merah.
Au ghairi dhalika, ataupun selainnya, fala ba'sa, maka tidak ada masalah selagi mana ini bukanlah mu'asfar yang dikuningkan. Maka sebenarnya kata para ulama, tidak ada masalah untuk memakai pakaian yang berwarna merah. Cuma kuning pada waktu itu, kalau boleh pada waktu itu untuk elakkan, kata mereka. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن هبيرة ابن يريم قال علي بن Abi Talib, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah melarang an khatamiz zahab, daripada memakai cincin emas. Ini untuk lelaki. Wa anil qassi, daripada memakai sutera. Al-qassi, lihat kepada Sahara pada baris yang keempat, thiyabun min katan, baju yang diperbuat daripada cotton namun terdapat padanya campuran sutera. Maka ianya tak dibenarkan pakai sebab ada sutera, dan lelaki tidak boleh pakai sutera. Dan yang seterusnya, Allahumma salli ala Muhammad, wa anil mitharah, dan Nabi SAW melarang daripada menggunakan sandaran ataupun tempat duduk yang terdapat padanya sutera. Itu adalah al-mitharah. Apakah al-mitharah? Lihat kepada Sahara pada baris yang keenam, wita'un, ini adalah bantal yang kemudian padanya terdapat akan sutera. Ada yang mengatakan Nabi larang sebab warnanya dan lain-lain. Kemudian Nabi SAW larang juga daripada al-ji'ah. Apakah ji'ah? Nabidhus syair, air yang pada waktu itu diperbuat daripada bali yang direndam, air rendaman bali. Yang mana kalaulah ianya pada waktu tu tak rendam lama dan tak memabukkan, tak ada masalah. Tapi kalaulah ianya boleh memabukkan, maka Nabi SAW larang daripada nabis, air rendaman asyair bali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jom kita lihat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang seterusnya 2812. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الأشعث ابن سليم عن معاوية بن سويد ابن مقرن عن البراء بن عازب, daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah memerintahkan kepada kami untuk melakukan 7 perkara. Wa nahana an sab'in, dan Nabi melarang kami daripada melakukan 7. Nabi suruh buat 7, Nabi larang pun daripada 7. Apakah 7 perkara yang Nabi suruh? Nabi menyuruh kami untuk bittiba'il janaiz, mengiringi, menghantar jenazah sampai ke pengkebumian, sampai selesai pengkebumian. Yang kedua, wa'iyadatul marid, menziarahi orang yang sakit. Yang ketiga, wa tashmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Yang keempat, wa ijabatud da'i, memenuhi jemputan orang yang menjemput. Kemudian, wa nasrul mazlum, menolong orang yang dianiaya. Wa ibrarul muqsim, pada waktu itu meraihkan orang yang bersumpah. Ibrar pada waktu itu menjadikan dia tidak perlu bayar kafarah untuk sumpah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Waradis salam, dan yang ketujuh memberi salam. Kemudian kata Bara' bin Azib, Nabi memerintahkan kami untuk menjauhi 7 perkara. Yang pertama, daripada memakai cincin emas. Yang kedua, daripada memakai cincin emas. Au khalqatiz zahab, ataupun pada waktu itu sesuatu lingkaran yang diperbuat daripada emas untuk lelaki. Wa aniyatil fiddah, Nabi larang daripada bekas-bekas yang diperbuat daripada perak. Wa lubsil harir, Nabi SAW larang daripada memakai sutera. Wal istabrak, dan juga sutera. Kedua ini adalah sutera. Ketiga-tiga ni, harir, dibaj dan istabrak, semuanya adalah sutera. Cuma ada sutera nipis, ada sutera umum, dan ada sutera yang tebal. Wal qasi, dan juga baju cotton yang dicampur dengan sutera. Maka Nabi SAW larang daripada lelaki untuk memakai sutera. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tadi hadis? Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan Ash'as bin Sulaim, beliau adalah Ash'as bin Abi Sya'tha, dan Abu Sya'tha nama ayahnya adalah Sulaim bin Aswad rahimahullahu ta'ala.
Bab yang ke-9 berkenaan tentang sunnah memakai putih. Sunnah kan kalau dalam ihram kita semua pakai putih, sunnah. Maka sunnah untuk memperbanyakkan memakai putih. Riwayat 2813, Nabi ilai qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Habib ibni Abi Thabit an Maimun ibni Abi Syabib an Samurah bin Jundub. Daripada Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilbasul bayat, pakailah kamu pakaian berwarna putih, fa innaha athhar, kerana ianya lebih menyucikan, wa atyab, dan lebih baik. Nabi galakkan untuk memakai putih. Maka kita biasakanlah untuk pakai putih. Kita ihram pun selalunya putih, walaupun sebenarnya boleh warna lain. Kita pada hari kebesaran keagungan Islam, kita digalakkan untuk memakai putih. Maka Nabi kata pakailah putih, kerana ianya adalah lebih bersih dan lebih pada waktu itu menyucikan, lebih baik. Waqfunu, dan ketika mana kamu mengkafankan mayat-mayat kamu, maka kafankanlah pada kain ihram yang berwarna putih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Bab yang ke-81 berkenaan tentang keharusan untuk lelaki memakai pakaian warna merah. So kita dah baca pada riwayat 2810 bagaimana ada sahabat yang memakai pakaian yang berwarna merah. Pada waktu itu ketika mana dia beri salam kepada Nabi, maka Nabi SAW tidak menjawab salam dia. Maka adakah Nabi tak suka ataupun bagaimana? Maka hadis ini menunjukkan ada keharusan untuk lelaki memakai pakaian warna merah. Riwayat 2814, wabila qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Tsar bin al-Qasim al-Ash'ath wa ibn Sawwar an Abi Saq an Jabir bin Samurah, daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Sebentar. Beliau berkata, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Idhiyan yang pada waktu itu penuh cahaya. Aku telah melihat Nabi pada malam yang penuh cahaya. Faja'altu anzur ila Rasulillah, maka aku berterusan tengok kejap-kejap kepada Nabi. Wa ilal qamar, dan juga kepada bulan. Dia tengok Nabi, tengok bulan, tengok Nabi, tengok bulan. Pada waktu itu bulan sangat terang. Wa alaihi hullatun hamra, dan ini menunjukkan keharusan. Dan pada waktu itu Nabi SAW memakai hullah, satu set pakaian yang berwarna merah. Fa idza huwa indi ahsan minal qamar, maka kata perawi, bila aku lihat pada waktu itu bulan dan juga ciptaan Allah yang lain, maka beliau berkata sesungguhnya yang lebih indah ciptaan Allah adalah bulan, adalah Nabi SAW berbanding daripada malam yang bulan cerah tersebut. Nabi SAW lebih indah. Namun pengajaran daripada hadis ini adalah Nabi SAW memakai baju merah, menunjukkan boleh untuk lelaki memakai baju merah. Allahumma salli, riwayat 2815. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa rawahu Syu'bah wa Thawri. Betul ke ni? Sebab pada waktu tu dia hantar melalui WhatsApp kitab. So kitab saya dah masuk dalam bas, dah bergerak ke Mekah. Lalu saya betul. Ada yang saya terskip. Riwayat 2000 tadi 809, 810, 814. Betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minta maaf sebab tulisan dia kecil. Lalu pada waktu tu nak baca, kami pula semalam ada program sebab malam terakhir Madinah. Lalu semalam pun tidur lebih kurang 40 minit je. Tapi alhamdulillah syukur 10 malam terakhir Ramadan ni tak terasa, walaupun pada waktu tu tidur tak banyak, tak terasa. Dengan iktikaf, dengan pada waktu itu ada pelbagai program, dengan pada dalam keadaan puasa pun tak terasa. Maka sebab itu mengantuk sikit mata. Sebab malam tadi tidur lebih kurang 45 minit. Sebelum sahur tidur sekejap, lebih kurang 45 minit ke sejam. Sebab pada waktu itu ada ziarah habis lambat, ziarah ke ladang kurma pada waktu malam, berbuka puasa di sana dan ada program yang lain. Kemudian balik dah nak pack bag dan lain-lain.
maka hanya dapat tidur sekejap sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana hadis tadi? Okey. Okey, riwayat 2815. Warawahu Syu'bah wa Thawri an Abi Ishaq an al-Bara' ibn Azib, daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Ra'aitu ala Rasulillah, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai hullatan, satu set pakaian hamra, berwarna merah. Maka hadis-hadis ini menunjukkan tidak ada masalah untuk lelaki memakai pakaian berwarna merah, sebab Nabi SAW sendiri pernah memakainya. Bererti larangan yang Nabi SAW, Nabi tak larang, tapi gambaran yang menunjukkan Nabi tak suka, maka kerana ada sebab-sebab yang lain. وبه إليه قال حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق وبه قال حدث تحويل وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق بهذا الحديث وفي الحديث كلام أكثر من هذا. Maka dalam hadis ini ada sedikit sebanyak perbahasan. Maka berkata Imam Tirmizi, aku telah bertanya kepada pendapat Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Maka aku berkata kepadanya, hadis Abu Ishaq daripada Bara' adakah lebih sahih ataupun hadis Jabir bin Samurah? Fara'a, maka beliau berpandangan kedua-dua hadis ini adalah sahih, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Bara' dan juga Abu Juhaifah radhiyallahu ta'ala anhuma. Bab yang ke-82 berkenaan tentang memakai pakaian hitam. Adakah boleh pada waktu itu pakai pakaian hitam? Riwayat 2816. Wabi'ila qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Ubaidullah bin Iyad bin Laqid an abihi an Abi Rimsah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada waktu itu di atas baginda burdan, adanya dua lapisan kain berwarna hijau. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Ubaidullah bin Iyad dan Abu Rimsah At-Tamimi. Nama penuh sahabat ini adalah Habib bin Hayyan, dan dikenali juga sebagai Rifa'ah bin Yathribi radhiyallahu ta'ala anhu. Bab yang ke-83 berkenaan tentang memakai pakaian hitam. Tadi hijau, minta maaf. Lalu sekarang ni berkenaan tentang memakai pakaian hitam. Adakah boleh memakai pakaian hitam? Riwayat 2870. Wabi'ilai 17. Wabi'ilai qala hadatsana Ahmad bin Mani' qala hadatsana Yahya bin Zakaria qala Yahya bin Zakaria ibni Abi Zaidah qala akhbarani abi an Mus'ab bin Syaibah an Safiyyah binti Syaibah an Aisyah, daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau telah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar pada suatu hari, wa alaihi, dan pada waktu itu di atas baginda adanya kutun, adanya kut. Apakah kut? Lihat kepada Sahara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tak keluar, gambarnya hilang. Pada waktu tu mereka crop ke apa. Okey. Maka Nabi SAW ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mujasabai untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Maka Nabi SAW pada suatu hari telah memakai wa alaihi mirtun. Nabi SAW telah memakai mirtun. Mirtun bermaksud pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Mirtun, pakaian yang diperbuat daripada bulu, bulu binatang. Nabi SAW memakai pada waktu itu pakaian min sya'ar, daripada bulu aswad yang berwarna hitam. Maka boleh untuk memakai pakaian yang berwarna hitam, tidak menjadi masalah. Pada waktu itu tidaklah dikira bertentangan dengan sunnah. Maka kita telah belajar boleh pakai pakaian warna merah, boleh pakai pakaian warna putih, dan itu yang digalakkan. Boleh memakai pakaian warna hijau, boleh memakai pakaian warna hitam. Dan sekarang ini pada bab yang ke-84 berkenaan tentang adakah boleh memakai pakaian berwarna kuning. Dan nanti kita akan baca hadis dan riwayatnya.
Mudah-mudahan insya-Allah adanya manfaat walaupun pertemuan dalam masa sekejap ini. Insya-Allah kalau sempat kita buat lagi pada pertemuan yang lain, sebab saya nak kena buat persediaan untuk ke Masjid Miqat dan kemudian ke train station insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.